Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwah إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا برحمتك يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat, di atas segala perkara yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Mudah-mudahan kita sentiasa tergolong di kalangan hamba-hamba Allah yang bersyukur. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang berada di ruangan komen TikTok dan juga FB serta para pelajar yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah. Ahlan-ahlan semua, apa kata kita mulakan pertemuan kita dengan kita perbetulkan dahulu niat. Moga-moga apa jua yang kita lakukan adalah kerana Allah Subhanahu wa taala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wad du'a'i ila al huda wad dalalati 'ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbih wa thawabih. Amin amin ya rabbal alamin. Ahlan-ahlan, waalaikumsalam Yanti di TikTok, Cik Nab. Ahlan-ahlan kepada semua, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang memberi salam. Pada pertemuan kali ini, saya nak sambung pembacaan kitab hadis. Kitab hadis yang terkenal, salah satu daripada 6 kitab hadis yang terkemuka, iaitu Al-Kutubus Sittah. Maka kita sedang membaca kitab hadis Imam Tirmizi rahimahullahu ta'ala. Maka pada kali ini kita telah tiba pada muka surat yang ke-89 pada bab yang ke-46. Pada bab yang ke-46. Maka pada bab yang ke-46 Imam Tirmizi membawakan tajuk bab pada hadis dan riwayat berkenaan lelaki boleh berwuduk dan perempuan boleh berwuduk min ina'in wahid, daripada bekas air yang sama. Kita kena faham situasi masyarakat Arab pada zaman jahiliyah. Mereka pada waktu itu banyak membezakan wanita daripada lelaki pada masyarakat Arab jahiliyah. Maka bila Islam datang, maka pada waktu itu kadangkala ada perbuatan yang pada waktu itu masyarakat Arab tidak biasa. Dan antaranya adalah berwuduk ataupun menggunakan sesuatu daripada bekas yang sama dengan wanita ataupun dengan isteri sekalipun. Maka sebab itu Nabi SAW pernah mandi, pernah berwuduk daripada bekas yang sama daripada isteri-isteri baginda. Nabi SAW pernah minum daripada cawan yang sama dengan isteri baginda. Pernah makan daripada bekas yang sama dengan isteri baginda. Dan inilah yang Imam Tirmizi nak terangkan. Maka bab yang ke-46, babun fi wudu'ir rajuli wal mar'ati min ina'in wahid, bab pada riwayat yang menerangkan lelaki dan perempuan boleh berwuduk ataupun bersuci daripada bekas yang sama. Baca Arafah baris yang pertama, maka disebutkan di situ yajuzu, boleh, harus, lil mar'ati, untuk wanita menggunakan pada waktu itu lebihan air daripada kegunaan lelaki. Maksudnya kalaulah seorang suami pada waktu itu ambil wuduk daripada suatu bekas, maka wanita pada waktu itu boleh menggunakan air wuduk tersebut.
Lalu apakah yang dimaksudkan dengan fadal, dengan lebihan? Lebihan air wuduk di sini bukanlah maksud air yang jadi mustakmal tu, bukan. Sebab itu baris bawah dia qala al-Khattabi. Jumpa tak qala al-Khattabi? Okey. Qala al-Khattabi fi Ma'alimis Sunan. Kata al-Khattabi di dalam kitab Ma'alimus Sunan. Wala'allahu, jumpa tak wala'allahu? Wala'allahu yang dimaksudkan dengan lebihan-lebihan air daripada bersuci bukanlah air yang dah jadi mustakmal tu, bukan. Wala'allahu arada yang dimaksudkan oleh Imam Tirmizi dengan tajuk seperti ini adalah al-baqi fil ina, air yang masih berbaki dalam bekas. Contohnya ada bekas air. Contohlah ini bekas air. Ni cawan sikit. Tapi contohlah ada bekas air. Maka pada waktu itu orang lelaki berwuduk bersuci. Kemudian masih ada lagi separuh cawan air. Boleh tak orang perempuan nak guna saki-baki air yang berbaki dalam bekas? Jawapannya boleh. Begitu juga lelaki boleh menggunakan saki-baki air daripada perempuan. Pada waktu itu boleh, tidak ada masalah. Okey. Begitu juga nak berwuduk daripada bekas yang sama pun boleh. Nak berwuduk lelaki dan perempuan daripada bekas yang sama boleh. Nak berwuduk selepas antara satu sama lain pun boleh. Sebenarnya boleh. Maka riwayat yang ke-66, wabihi ilaihi qala hadatsana ibnu Abi Umar qala hadatsana Sufyan bin Uyainah an Amr bin Dinar an Abi Sya'tha an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, haddatsatni Maimunah ummul mukminin, isteri Nabi Maimunah binti Harith telah menceritakan kepadaku. Abdullah bin Abbas ni dengan Maimunah apa hubungan dia? Maimunah adalah makcik kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Abbas adalah anak saudara kepada isteri Nabi Maimunah. Maka Maimunah menceritakan kepada Abdullah bin Abbas, beliau berkata, kuntu aghtasilu, aku pernah mandi, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun pernah mandi, min ina'in wahid, daripada bekas air yang sama, minal janabah, dan pada waktu itu bukan mandi sunat, bahkan mandi wajib. Maka Nabi SAW pernah bersama dengan Ummul Mukminin Maimunah mandi daripada bekas air yang sama. Maka tidak ada masalah. Boleh. Berkata Imam Tirmizi, hadis ini adalah hadis yang hasan sahih, dan ini adalah pandangan majoriti para fuqaha bahawa bahawa tidak baksa mengapa an yaghtasila, untuk bermandi ar-rajulu wal mar'ah, lelaki dan perempuan. Maksudnya suami isteri, bukanlah maksudnya ajnabi. Ajnabi pada waktu itu kena jaga pantang larat, kena jaga aurat, kena jaga banyak perkara. Tapi maksud lelaki dan perempuan suami isteri, bahawa boleh untuk suami isteri mandi daripada bekas air yang sama. Dan dalam bab ini ada riwayat yang lebih kurang sama, kata Imam Tirmizi, daripada riwayat Sayyidina Ali, riwayat Ummul Mukminin Aisyah, Anas bin Malik, Ummu Hani, Ummu Subayyah, Ummu Salamah dan Abdullah bin Umar. Dalam riwayat tadi kita nampak ada perawi yang namanya Abu Sya'tha. Abu Sya'tha anak murid kepada Abdullah bin Abbas. Maka siapakah nama Abu Sya'tha? Kata Imam Tirmizi, Abu Sya'tha ini namanya adalah Jabir bin Zaid. Jabir bin Zaid rahimahullah. Jelas ke tak bab ni? Bab yang ke-47. Pada bab ini Imam Tirmizi tadi adalah mandi sekali. Lelaki dan perempuan, suami dan isteri mandi sekali. Bab yang ke-47 pula adalah kalaulah pada waktu itu mandi selepas antara satu sama lain. Suami mandi dulu, kemudian isteri menggunakan saki-baki air yang dalam bekas. Boleh ke tidak? Jawapan dia boleh. Ataupun pada waktu itu isteri mandi dulu ataupun berwuduk, air yang dalam saki-baki dalam bekas tadi, adakah suami boleh guna? Dekat sini ada dua pandangan. Saki-baki air yang lelaki telah guna yang berbaki dalam bekas, sepakat boleh. Saki-baki air yang wanita isteri guna, maka dekat sini ada dua pandangan. Ada yang katakan makruh dan ada yang pada waktu itu kata tak makruh. Yang muktamad, yang fatwa adalah tak makruh. Cumanya kita nak baca pandangan yang pertama dulu. Maka bab yang ke-47, babu karahiyati, bab pada hadis yang menerangkan makruhnya
fadli menggunakan lebihan. Fadal maksudnya lebihan. Tapi bukan lebihan yang dah jadi mustakmal tadi, bukan. Lebihan air yang bersisa di dalam bekas. Itu maksud lebihan. Tahur, lebihan daripada kegunaan bersuci al-mar'ah, wanita. Maka ini ada riwayat yang mengatakan makruh, namun nanti kita akan baca riwayat yang berikut yang mengatakan tidak makruh. Riwayat yang ke-67, wa bihi ilahi qala hadatsana Mahmud bin Ghailan qala hadatsana Waqi'un an Sufyan. Sufyan di sini maksudnya adalah Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri, tulis kat situ Ats-Tsauri. An Sulaiman At-Taimi an Abi Hajib an rajulin bin Bani Ghifar. Siapakah yang dimaksudkan dengan sahabat Nabi? Seorang lelaki daripada Banu Ghifar. Kenapa Imam Tirmizi bawa hadis ini padahal sahabat ini tak diketahui siapa? Dalam riwayat disebut seorang lelaki daripada Banu Ghifar. Kena ingat satu kaedah. Para pelajar tulis. Apa kaedah dia? As-sahabatu kulluhum udul. Sahabat, kalaulah kita tak tahu siapa nama sahabat tersebut dalam riwayat, tak ada masalah. Kenapa? Sebab kaedah menyebutkan as-sahabatu, para sahabat Nabi, kulluhum, semuanya, udul adalah adil, dipercayai. Para sahabat semuanya adil. Maka tidak ada masalah kalaulah dalam riwayat kita tak tahu siapa nama perawi tersebut, siapa nama sahabat tersebut. Maka sebab itu highlightkan di sini, ambil phone seorang, satu dari dekat TikTok, satu dekat Facebook, tuliskan kaedah tadi, as-sahabatu kulluhum udul. Maka kalaulah kita tak kenal dalam riwayat siapa nama sahabat tu, tak ada masalah, sebab sahabat semuanya adalah adil. Tapi para ulama sebut siapakah nama sahabat ini. Tulis juga nama sahabat. Siapakah nama sahabat ini? Sebahagian riwayat menerangkan nama sahabat ini Hakam bin Amar. Hakam bin Amar. Nama sahabat ini Hakam bin Amar. Maka daripada seorang sahabat daripada Banu Ghifar yang mana namanya adalah Hakam bin Amar, beliau berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang. Nabi telah melarang an fadli, daripada menggunakan air yang bersisa, tahur, daripada kegunaan bersuci, al-mar'ah, seorang wanita. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang. Maka apakah maksud yang Nabi melarang? Apakah jawapan untuk hadis ini? Maka jawapan yang pertama kata para ulama, ianya adalah mansuh. Hadis ini hukumnya telah dibatalkan. Mansuh, ianya telah dibatalkan. Sebab itu lihat syayakha. Lihat syayakha. Pada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pada baris yang akhir sekali. Nampak tak? Mansuhah bi ahadithir rusah. Jumpa tak? Jumpa tak baris yang akhir sekali? Maka pada waktu itu disebutkan ianya adalah mansuhah. Ianya adalah mansuhah. Itu satu jawapan. Kemudian tengok sambungan syayakha pada muka surat 90. Okey. Antara jawapan yang lain kenapa pada awalnya Nabi tak benarkan, maka di situ nombor 2, lima fihi min milanin nafsi ila syahwat. Pada waktu itu takut timbul nafsu. Elok-elok tengah wuduk, nanti jadi benda lain pula suami isteri ni. Elok-elok tengah mandi, nanti jadi benda lain pula. Maka Nabi larang. Tak boleh. Pada waktu itu, sama ada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mandi sekali, wuduk sekali, ataupun selepas satu sama lain. Maka takut pada waktu itu timbul nafsu. Maka ini adalah antara pandangan-pandangan dan banyak jawapan yang lain. Tapi sebenarnya amalan ini tidak lagi digunakan kerana ada hadis yang mengatakan boleh, kita baca nanti. Maka kata Imam Tirmizi, wa fil babi. Okey. Wa fil babi, dalam hadis ini, dalam bab ini ada hadis yang lebih kurang sama riwayat. Contohnya hadis Abdullah bin Sarjas. Hadis Abdullah bin Sarjas ini ada dalam Sunan Ibnu Majah. Berkata Imam Tirmizi, wa kariha, berdasarkan hadis yang kita baca tadi yang naha, Nabi larang, ada sebahagian kecil para fuqaha yang pada waktu itu mengatakan makruh al-wudu, berwuduk bifadli, dengan sisa dan sakibaki tahur, air daripada bersuci, al-mar'ah, wanita.
Wa huwa qaulu Ahmad, dan itulah apa pandangan Imam Ahmad bin Hanbal dan Ishaq bin Rahway. Kariha, mereka berdua mengatakan makruh menggunakan air di dalam bekas saki-baki daripada bersucinya wanita. Bukan mustakmal pun, air yang dalam bekas. Mereka berpandangan begitu. Walam yaraya, namun mereka mengatakan tidak makruh bifadli suriha ba'san, untuk minum daripada saki-baki minuman wanita. Tapi kalaulah bukan bersuci, contohnya saki-baki daripada minuman isteri, maka waktu tu tak makruh. Cuma wuduk je. Wuduk mandi, kalaulah ada saki-baki air dalam bekas, ini adalah bekas yang kurang daripada 2 kullah. Ini maksud dia. Zaman dulu dia ada bekas-bekas yang kecil untuk mandi. Zaman dulu mana ada paip, dia ada bekas-bekas yang kecil. Macam contoh Nabi mandi daripada bekas kadarnya hanya 1 sok. Kita dah terangkan pagi tadi, 1 sok maksudnya 4 mud. 1 mud bekas dia kecil je. Maka air dia tak banyak. Maka Nabi SAW larang untuk menggunakan saki-baki daripada lebihan apa yang wanita telah gunakan untuk bersuci. Tapi kalaulah saki-baki minuman, tak ada masalah, kata Ishaq bin Rahway dan Imam Ahmad bin Hanbal. Maka tak ada masalah kalaulah kita minum dengan cawan yang sama daripada isteri, bahkan itu digalakkan, ataupun pada waktu itu bekas pinggan yang sama dengan isteri, bahkan itu digalakkan. Nabi banyak makan sekali dan minum sekali, maksudnya sekali bekas yang sama, cawan pinggan yang sama dengan Ummul Mukminin Aisyah. Okey. Riwayat 68. Wa bi ilahi qala hadatsana Muhammad bin Bashar wa Mahmud bin Ghailan qala hadatsana Abu Daud an Syu'bah an Asim qala sami'tu Aba Hajib yuhaddithu anil Hakam bin Amr al-Ghifari. Ini namanya. Kenapa Imam Tirmizi bawa riwayat 68? Sebab Imam Tirmizi nak terangkan sahabat yang tak diketahui nama pada riwayat 67. Siapa nama dia? Para pelajar, siapa nama dia? Hakam bin Amr al-Ghifari. Kita mungkin kali pertama dengar. Sama-sama catat Hakam bin Amr al-Ghifari. Sebab itu kadang-kala satu riwayat menjelaskan riwayat sebelum dia. Maka riwayat 67 tak disebutkan siapa nama. Riwayat 68 disebutkan namanya adalah Hakam bin Amr al-Ghifari. Dikenali juga dengan nama Hakam bin Aqra radhiyallahu anhu. Maka kata Hakam bin Amr al-Ghifari, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang an yatawadda ar-rajul, untuk seorang lelaki berwuduk dengan fadli sisa saki-baki tahur daripada bekas yang telah digunakan untuk bersuci al-mar'ah oleh wanita. Au qala, perawi pada waktu itu ragu-ragu. Siapakah yang ragu-ragu di sini? Yang ragu-ragu di sini adalah perawi yang bernama Syu'bah. Boleh tulis, perawi yang bernama Syu'bah yang ragu-ragu. Dia ragu-ragu Nabi sebut fadal ataupun Nabi menggunakan perkataan su'ur. Dua-duanya sama. Dua-duanya memberi maksud saki-baki. Berkata Imam Tirmizi, maka jawapan yang ketiga kata para ulama, larangan ini bukanlah maksud tak boleh, tetapi larangan ini memberi makna pada waktu itu tanzih, maksudnya adalah larangan yang ringan. Larangan yang ringan, tanzih, bukannya larangan tahrimi, tetapi larangan tanzihi. Ini pun jawapan yang ketiga. Berkata Imam Tirmizi, hadis ini adalah hadis yang hasan. Siapakah nama perawi Abu Hajib? Namanya adalah Sawadah bin Asim. Berkata Muhammad bin Bashar, guru Imam Tirmizi, di dalam hadisnya, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi telah melarang an yatawaddaa, untuk berwuduk seorang lelaki bi fadli, dengan saki-baki tahur, air yang telah digunakan untuk bersuci al-mar'ah oleh wanita. Walam yashukka, dan dalam hadis ini tidak ada padanya Muhammad dan tidak ada padanya keraguan. Kan tadi hadisnya Syu'bah ragu-ragu Nabi menggunakan perkataan fadal ataupun Nabi menggunakan perkataan sur, ragu-ragu. Maka riwayat Muhammad bin Bashar tidak ada ragu-ragu. Bab yang ke-48, muka surat yang ke-90. Saya minta izin untuk minum. Bab yang ke-48, Imam Tirmizi menyebut bab pada hadis dan riwayat yang menyebutkan ar-rukhsah
adanya kelonggaran, adanya keharusan fi zalika pada perkara itu, iaitu sebenarnya boleh je lelaki berwuduk bersuci daripada bekas yang telah digunakan untuk bersuci oleh wanita. Boleh je sebenarnya. Riwayat 69 wa bi ilaihi qala hadatsana Qutaibah qala hadatsana Abu al-Ahwas an Simak bin Harb an Ikrimah an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, igtasala, telah mandi, ba'du, sebahagian. Siapakah sebahagian isteri Nabi yang dimaksudkan di sini? Tengok Sahara. Sahara telah menjelaskan isteri Nabi yang dimaksudkan di sini adalah Maimunah khalah yang merupakan makcik Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Maka kata Abdullah bin Abbas, makcik beliau Maimunah telah mandi fi jafnah, dalam satu bekas. Apakah maksud jafnah? Lihat Sahara. Sahara menyebut jafnah adalah iaitu kis'atun kabirah, bekas yang besar. Umpama besen lah zaman kita. Bukanlah maksudnya macam kolam. Orang dulu nak dapat air susah, maka air sebanyak besen pun pada waktu itu mereka dah kira bekas yang besar. Maka pada waktu itu Maimunah telah mandi dulu daripada besen air. Kemudian kata Abdullah bin Abbas, fa arada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay yatawadda minhu. Maka masih ada air yang berbaki dalam bekas besen tersebut. Maka Nabi nak berwuduk. Fa arada, maka Nabi ingin ay yatawadda, untuk berwuduk minhu, daripada bekas air daripada besen tersebut. Faqalat, maka berkata Maimunah, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, inni kuntu junuba, aku sebenarnya tadi adalah hadas besar dan aku telah mandi hadas besar daripada bekas air ini. Faqal, maka Nabi pun bersabda, innal ma'a la yujnib, air tidak ada hadas besar. Tak ada masalah, engkau wahai Maimunah ada hadas besar dan engkau telah mandi dan bersuci, tapi air ni apa salah dia? Air tidak ada hadas besar. Maka Nabi SAW berwuduk. Maka perbuatan Nabi berwuduk selepas daripada Maimunah selesai mandi, padahal Maimunah mandi wajib, menjadi dalil bahawa tidak ada masalah lelaki untuk bersuci menggunakan air saki-baki daripada apa yang isteri telah gunakan untuk berwuduk. Bukan maksud mustakmal, tidak, tetapi air yang dalam bekas tersebut. Berkata Imam Tirmizi, hadis ini adalah hadis yang hasan sahih, dan inilah pandangan Sufyan Ats-Tsauri, Imam Malik dan Imam Syafi'i. Ini adalah pandangan mereka. Bab yang ke-49 yang mana Imam Tirmizi membawakan tajuk bab pada hadis dan riwayat yang datang menerangkan annal ma'a, sesungguhnya air, la yunajjisuhu syai'un, tidak ada yang boleh menajiskannya, dalam kurungan para pelajar kena tambah apabila ianya banyak. Apabila air tersebut banyak, maka tidak ada benda yang boleh menjadikan air tersebut menjadi najis. Tapi kalaulah air itu sedikit, sentuh je najis, dah jadi najis. Lalu apakah banyak? Iaitu kullatain. Maka riwayat yang ke-70, apakah dalil yang dijadikan dalil kalaulah air tersebut banyak, maka tidak menjadi najis apabila terjatuh padanya najis. Maka riwayat yang ke-47, riwayat yang ke-70, وبه إليه قال حدثنا هناد والحسن بن علي الخلال وغير واحد قالوا حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن كعب القرظي عن عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن خديج عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه, daripada Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, qila, ditanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, ana tawadda'u, adakah kami boleh berwuduk min bi'ri, daripada telaga Buda'ah. Telaga Buda'ah, kata para ulama sirah, terletak di perkampungan Banu Sa'idah. Banu Sa'idah. Maka Banu Sa'idah dia ada telaga, iaitu telaga Buda'ah. Dan telaga Buda'ah ini adalah telaga yang mana air dia sangat banyak air dia. Dia punya mata air kuat, maka air dia melimpah ruah keluar. Sebab itu Allahumma salli ahlan kalau ada yang ada urusan tak mengapa, ahlan moga Allah pemudahkan. Maka sebab itu kalau kita baca dalam riwayat, kalau kita baca dalam hadis,
Maka air daripada telaga Buda'ah begitu banyak sehingga para sahabat gunakan untuk mengairi kebun-kebun. Kebun perlu banyak air. Maka para sahabat mengairi kebun-kebun mereka daripada air yang datang daripada telaga Buda'ah. Maka menunjukkan air dia banyak. Air dia pada waktu itu melimpah ruah. Okey. Maka jom ditanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada riwayat Abu Sa'id Al-Khudri, adakah kami boleh berwuduk daripada telaga Buda'ah? Wahia bi'run, maka sahabat ni terangkan wahia bi'run, dan ianya adalah telaga yulqa yang telah dicampak. Fiha, yulqa maksudnya bukan dicampak, tetapi kerana musim hujan dan sebagainya, maka kotoran-kotoran pada waktu itu telah dibawa jatuh ke dalam telaga. Bila musim hujan, bila ada angin dan sebagainya, sebab telaga Buda'ah ini dia tidak ada penghadang pada waktu itu. Maka para pelajar catat, yulqa bukan bermaksud pada waktu itu dicampak. Sebentar kita lihat sekejap mana syarah tentang yulqa ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini dia Arafah. Tengok Arafah baris yang kedua pada yulqa. Nampak tak? Okey. Maka para ulama jelaskan yulqa terjemahannya dicampak, tapi bukanlah sahabat pergi campak kotoran dalam perigi, bukan maksudnya begitu. Sebab itu para ulama menjelaskan laisal muradu, bukanlah yang dimaksudkan dengan al-ilqa di sini al-ilqa'u bi anfusihim, mereka pergi campak najis ataupun kotoran dalam telaga. Masya-Allah, para sahabat tak akan mungkin buat begitu. Balkanu, akan tetapi adalah para sahabat la yahrusunal bi'ra, mereka pada waktu itu tidak menjaga telaga tersebut. Dia tidak ada penghadang dan tak ada apa dinding dan sebagainya. Maka pada waktu itu menjadikan pada waktu itu kotoran-kotoran ini telah jatuh ke dalam perigi bila ada angin, bila hujan dan sebagainya. Maka apakah yang telah jatuh? Maka telah terjatuh ke dalam perigi Buda'ah ini al-hiyat. Apakah hiyat? Maka hiyat boleh tengok Sahara. Apa hiyat? Hiyat kalau Sahara ditulis di situ, ianya adalah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mana al-hiyat ini? Okey. Al-khirqah, jumpa tak al-khirqah? Al-khirqatul lati tusta'malu fi damil haid. Pad. Pad maksudnya benda-benda yang wanita guna untuk memakai ketika mana haid, pad. Maka jatuh pada waktu itu pad haid, pada waktu itu bangkai-bangkai anjing, wanatnu, dan semua benda yang kotor, semua termasuk dalam perigi tadi. Maka para sahabat pun bertanya kepada Nabi, boleh tak kami wuduk daripada perigi yang macam ni, perigi yang macam ini? Sebentar. Okey, tengok kepada Syayakhah 3 baris daripada bawah. Okey, tapi jangan salah faham pula. Bukanlah maksudnya ketika mana ada najis tu para sahabat tanya. Tidak. Ini selepas najis tu dah dibersihkan. Najis tu dah dibersihkan, tapi para sahabat masih tak tenang. Banyak najis jatuh, ada bangkai, ada lain-lain. Maka pada waktu itu boleh tak kami berwuduk lepas dibersihkan? Daripada sini memberi pemahaman bukanlah maksudnya sentiasa selalu ada kotoran dalam telaga Buda'ah, bukan, tetapi pernah berlaku, dan bila mereka keluarkan pada waktu itu mereka tertanya-tanya adakah mereka masih lagi boleh menggunakan air tersebut untuk berwuduk. Sebab itu kita lihat Syayakhah 3 baris daripada bawah. Dah jumpa dah? Jumpa tak? Wa ajaba Tahawi, berkata Imam Tahawi, bi anna soal, pertanyaan yang ditanya oleh para sahabat, an hukmil ma', berkenaan tentang air telaga Buda'ah, adalah ba'da ikhrajin najasat, setelah najis-najis tadi dikeluarkan daripada telaga Buda'ah. La, bukanlah ketika mana najis itu masih maujud, masih ada di dalam telaga. Kerana tak mungkin sahabat tanya soalan macam tu.
Maka sebab itu bila dah dibersihkan, air dia pun banyak, maka sahabat tanya, wahai Rasulullah, boleh tak kami gunakan air telaga Buda'ah ini? Maka Nabi pun tahu air dia banyak. Sebab itu sabda Nabi SAW, innal ma'a, sesungguhnya air, tahurun, sentiasa suci. Maksudnya di sini adalah air yang banyak. Air yang banyak sentiasa suci. La yunajjisuhu syai'un, tidak ada benda yang pada waktu itu menjadikan dia najis. Lalu sebab itu kena tulis di sini, apakah dia? Sesungguhnya air, dalam kurungan air yang banyak. Air yang banyak pada waktu itu sentiasa suci. La yunajjisuhu syai'un, tidak ada benda yang boleh menjadikan ianya najis. Sebab pada waktu itu air tersebut banyak. Berkata Imam Tirmizi, muka surat 91, berkata Imam Tirmizi, hadis ini adalah hadis yang hasan, waqad jawada, dan telah melakukan yang bagus, yang terbaik Abu Usamah tentang hadis ini. Lam yurwa, tidak diriwayatkan hadis Abu Sa'id tentang telaga Buda'ah lebih baik daripada apa yang telah diriwayatkan oleh Abu Usamah. Dan telah diriwayatkan juga hadis ini daripada sudut yang lain selain daripada riwayat Abu Sa'id Al-Khudri. Dan di dalam bab ini daripada hadis yang lain daripada Abdullah bin Abbas dan juga Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Bab yang ke-50, kata Imam Tirmizi, babun minhu akhar, bab yang lebih kurang sama berkenaan tentang air yang banyak. Apakah hukum air yang banyak? Adakah air yang banyak boleh menjadi najis? Okey. Maka riwayat 71, wa bihi ilaihi qala hadatsana Hannadun qala hadatsana Abdatu an Muhammad ibn Ishaq an Muhammad ibn Ja'far ibn Zubair an Ubaidillah ibn Abdullah ibn Umar an ibn Umar radhiyallahu anhuma, daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, sami'tu Rasulullah SAW, aku telah mendengar Nabi SAW, wa huwa yus'alu, baginda ditanya, anil ma', tentang air, yakunu fil falah, yang berada di hutan, berada di padang pasir, wama yanubuhu, dan pada waktu itu air tersebut, wama yanubuhu, telah datang kepadanya, minas siba', daripada binatang-binatang buas, wadawab, dan binatang. Maka para sahabat bertanya tentang air yang ada dekat hutan, yang ada dekat padang pasir, yang tak ada orang jaga, yang pada waktu itu binatang-binatang datang minum. Maka kenapa pada waktu itu dirisaukan tentang binatang? Okey. Lihat kepada qawata dulu, wama yanubuhu. Apakah maksud perkataan hadis wama yanubuhu? Nampak tak baris yang kedua qawata? Nampak tak? Yanubuhu, naba yanubu, maksudnya adalah yanzilu, nazala yanzilu, binatang datang, binatang pada waktu itu pergi kepada air tersebut. Maka pada waktu itu kenapa ditanya tentang binatang? Sebentar, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mana jawapan dia tadi? Okey. Maka dalam Tuhfatul Ahwazi, minta maaf. Maka kata Imam Syafi'i, para sahabat tanya tentang binatang yang minum daripada air. Kenapa? Sebab kebiasaannya binatang bila minum air, maka pada waktu itu dia kencing dekat kawasan sekitar tersebut. Maka sebab itu para sahabat tanya, kami risau. Tapi sahabat tak nampak. Pada waktu itu sahabat tidak nampak pada waktu itu binatang kencing. Cuma mereka risau. Pada waktu itu kalaulah binatang minum, maka selalunya binatang bila minum mereka kencing dekat kawasan tersebut. Adakah kami boleh guna air tersebut? Padahal air itu banyak. Maka Nabi SAW bersabda, "Idza kana al-ma'u kullatain." Kalaulah air itu banyak, dan ini menjadi dalil untuk mazhab Syafi'i, iaitu bilangan dua kullah. Sabda Nabi, dia bukan kolah yang kita nampak kolam, kolah. Ianya bahasa Arab kullah. Nanti jam 9.15 kita akan nukilkan berapakah kadar dua kullah. Maka kullah adalah perkiraan orang dulu pada zaman sahabat. Maka sabda Nabi, kalaulah air itu kadarnya dua kullah, maka tidak akan pada waktu itu ada padanya najis. Lam yahmil khabath, tak ada najis. Dalam kurungan kena tulis berdasarkan hadis yang lain, selagi mana tidak berubah salah satu daripada tiga sifat dia.
Maka walaupun najis jatuh, tapi kerana air itu banyak dan tidak berubah salah satu daripada 3 sifatnya, iaitu warna, rasa ataupun bau, maka sabda Nabi, lam yahmilul khabath, ianya tidak menjadi najis. Sebab itu baca qawata baris yang terakhir. Jumpa tak maknahu? Jumpa tak? Maknahu, kata para ulama, apa maksud Nabi lam yahmilul khabath? Maksudnya adalah lam yanjus, air tersebut tidak menjadi najis biwuqu'in najasah, hanya dengan najis jatuh. Dia tak menjadi najis selagi mana tidak berubah salah satu daripada 3 sifatnya. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat semua, kita sambung nanti jam 9.15, tapi nanti jam 8.30 akan ada Hayati Quran. Jemput sahabat-sahabat yang bersama untuk join insya-Allah. Jumpa lagi. Terima kasih semua.